Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang di-Pertua Dewan kerana memberi peluang kepada saya untuk turut berbahas dalam KSP RMK yang ke-12 yang dibentangkan beberapa hari yang lepas. Di sini ingin saya menyebut beberapa perkara dalam masa yang singkat ini. Yang pertama berkenaan dengan industri halal yang disebut oleh pihak kerajaan setelah tema Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan yang dibentangkan sewaktu Kerajaan Perikatan Nasional telah memberi petanda aras bagi mewujudkan prospek ekonomi dan pembangunan Malaysia. Terima kasih kerana usaha yang murni ini disambung dan itu adalah tugas dan tanggungjawab kepada mana-mana kerajaan yang datang silih berganti. Dalam industri halal ini, suka saya mencadangkan supaya yang pertama sekali kerajaan mengiktiraf sebuah pelabuhan, iaitulah pelabuhan Tuk Bali di Pasir Putih, Kelantan, supaya ianya menjadi satu port yang benar-benar dapat menguruskan perdagangan halal daripada negara kita Malaysia, sama ada dalam bentuk ekspor maupun dalam bentuk import. Malaysia yang sangat popular dan dengan industri halal ini yang dapat pengiktirafan daripada dunia, sama ada negara Islam ataupun negara bukan Islam, hendaklah kita ambil kesempatan dan industri halal ini mendapat sambutan yang baik kerana di dalamnya dia ada halalan thayyibah. Bukan saja halal tetapi kualiti yang sangat baik untuk kegunaan manusia, makanan kepada manusia sejagat. Justru itu saya ingin menyebut bahawa industri halal ini mesti ada penguatan rantaian nilai halal. Aspek ini yang melibatkan penguatkuasaan yang benar-benar serius oleh pihak kerajaan. Begitu juga dengan pengeluaran sijil halal yang lebih berinovasi. Negeri Kelantan merupakan contoh utama menjadi peneraju kepada destinasi halal yang lebih besar, lebih luas. Termasuk isu-isu yang membabitkan pelancongan, perhotelan, makanan, persembahan-persembahan kebudayaan. Semua ini perlu diambil kira oleh kerajaan persekutuan agar ianya disuburkan di dalam negara kita dan ianya memberi manfaat yang besar kepada negara. Yang kedua, pemerkasaan keuangan syariah juga boleh diambil kesempatan oleh negara kita dalam tempoh yang lebih panjang di masa hadapan. Yang ketiga, memberdayakan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh persijilan halal, penyediaan rangkaian pasaran halal dalam kalangan PMKS juga perlu diberi penumpuan utama oleh pihak kerajaan agar produk tempatan lebih dikenali dan berada di pasaran global. Dan yang keempat, ekonomi digital yang halal. Teknologi blockchain dan e-dagang juga perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan bagi memastikan aspek muamalat secara digital ini berjalan dengan baik di dalam negara kita. Yang berhormat Datuk Timbalan Yang di-Pertua, isu yang kedua iaitulah keterjaminan makanan. Kita sudah bercakap sekian lama berkenaan dengan keterjaminan makanan. Alhamdulillah baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyebut tentang penggunaan teknologi digital yang moden.
Saya sangat tertarik dengan perkara ini. Cuma saya ingin berpesan supaya apa yang dilontar oleh Perdana Menteri ini bukan menjadi gula-gula yang manis di mulut. Sebab kalau setakat ini kita belum lagi nampak satu teknologi digital yang benar-benar diberi fokus oleh kerajaan itu sendiri. Teknologi pertanian sebagai contoh banyak dikendalikan oleh pihak swasta. Tidak dikendalikan oleh pihak agensi-agensi kerajaan yang ada kecuali sedikit. Bukan tidak ada langsung, kecuali sedikit. Apa salahnya kalau kerajaan bergerak lebih hadapan untuk membantu para petani yang kebanyakan daripada mereka adalah B40 yang menyediakan bekalan makanan kepada rakyat di dalam negara kita ini. Dalam hal ini juga saya ingin mengingatkan pihak kerajaan supaya memberi fokus kepada para petani muda. Kerana petani muda ini mereka berdaya saing dan mereka mempunyai kekuatan untuk menambahkan bekalan makanan di dalam negara kita. Seterusnya, Tuan Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin menyebut berkenaan dengan projek yang tertangguh di negeri Kelantan Darun Naim, di mana kerajaan negeri telah pun menyenaraikan projek-projek utama yang sangat penting, yang sangat mustahak untuk rakyat di negeri Kelantan. Senarai ini telah dihantar kepada kerajaan persekutuan, namun tidak ada usaha yang baik dilakukan oleh pihak persekutuan untuk memberi keutamaan bagi menjayakan projek-projek di sini. Saya tidak ada masa untuk menyenaraikan senarai projek yang telah diberi keutamaan oleh kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan yang membabitkan kementerian yang berbagai-bagai. Saya mohon kepada kerajaan persekutuan supaya mereka menyemak dan mereka memberi kelulusan yang segera kepada projek-projek sebegini, kerana kita kena ingat bahawa kerajaan mengurus tadbir harta rakyat, di mana apabila kita pungut cukai daripada semua negeri, satu benda yang sangat tidak adil apabila kita agihkan semula kekayaan negara ini, kita agihkan kepada negeri-negeri yang bermirit menyokong politik kita sendiri. Ini adalah fahaman sempit, fahaman kuno yang lama, dan ini saya kira alhamdulillah rakyat pada hari ini mula menolak kerajaan yang memberi gambaran ke arah itu. Alhamdulillah. Dan yang seterusnya, saya ingin menyentuh berkenaan dengan keamanan negara. Negara kita alhamdulillah masih aman. Walaupun saya lihat sudah ada reaksi-reaksi yang tidak baik. Saya nasihatkan kepada semua pihak supaya kita patuh kepada perlembagaan negara, kita patuh kepada undang-undang dalam negara kita. Justru di sana ada satu pihak yang kebal dengan perundangan ini, iaitulah kerajaan sendiri. Kalau rakyat bertindak, kita mudah untuk mengambil tindakan. Tapi kalau kerajaan yang buat sesuatu perkara dalam negara kita menyebabkan keamanan ini terhakis di dalam negara kita, yang memberi kesan kepada ekonomi, kepada pembangunan, kepada keamanan, kedamaian antara kaum, antara agama di dalam negara kita, ini adalah sangat tidak berpatutan. Minta penjelasan. Ya, sila. Saya berterima kasih di atas saranan bahawa kita perlu mengekalkan keamanan di negara ini. Saya akui keamanan yang kita kecapi di negara ini adalah sesuatu yang sungguh berharga. Tak kiralah kita adalah rakyat Malaysia. Bagaimana dengan tindakan Parti Perikatan Nasional yang menjemput mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir untuk memberi ucapan semasa di Pulai dengan mengeluarkan perkataan-perkataan pendatang, mengeluarkan perkataan kenyataan-kenyataan lain seperti sekolah
aliran agama Tamil dan Cina perlu diharamkan. Bukankah tindakan itu boleh menggugat keamanan di negara ini? Saya minta penjelasan. Ya, terima kasih Jelutung. Boleh juga saya dapat penjelasan. Sekejap. Nyatakan satu contoh di mana kerajaan kebal daripada undang-undang. Saya sebagai ahli parlimen, sebagai peguam pun membawa pihak kerajaan Pelabunan dan kerajaan persekutuan ke mahkamah. Saya faham, Berwas. Jadi tak bolehlah bagi ucapan yang memesongkan. Datuk Timbalan, bagi satu contoh di mana ada saya nak kekebalan bagi dari segi respon. undang-undang. Saya tak bagi laluan kepada Berwas. Duduk. Tidak rasional, Berwas. Mesti tak boleh cakap yang Berwas duduk. Sila duduk. ikut peraturan tetap. Berwas duduk. Saya tak izin. Saya bangkitkan peraturan tetap. Duduk. Berwas duduk. Ini floor saya. Saya tak bagi. Hak saya untuk kalau you Berwas nak bangkitkan ini, you tunggu floor. Saya You ada hak floor. untuk mengubuhkan peraturan tetap. Peraturan tetap 36. Kalau nak reka peraturan tak payahlah. Bukan. Timbalan yang dipertua ini buang masa, saya tidak benar. Saya cabarkan. Cabar. floor saya. Mana ada satu tindakan kerajaan di mana ia kebal daripada undang-undang. Bagi contoh, kalau tidak memesongkan dewan ini. Duduklah, saya bagi contoh. Saya bagi contoh, duduk. Ringkaskan, sila gulung. Apa yang saya sebut tadi, keamanan dalam negara kita adalah suatu perkara yang sangat bernilai. Saya bimbang di pihak kerajaan. Contoh yang saya bagi iaitulah isu yang menyentuh DNAA. Bila kes sampai ke tahap prima facie, berlaku pengguguran kes. Benda ini dia melibatkan sensitiviti rakyat seluruh negara yang berbilang kaum. Saya tahu Jelutun bersetuju dengan saya walaupun mulut dia bercakap lain. Sebab dulu mulut dia lain, sekarang mulut dia lain. Saya tahu dia setuju. Dan ramai pun ahli-ahli yang berhormat yang ada di hadapan saya ini setuju. Jadi dalam situasi kita jaga rakyat, kerajaan juga kena jaga. Dan banyak lagi benda-benda yang bercanggah dengan perlembagaan. Umpamanya dalam 22 bulan yang lalu, waktu kerajaan sebelum daripada Perikatan Nasional, adanya percubaan untuk kita pun mempersoalkan Attorney General tentang banyak lagi keputusannya. itu contoh yang saya nak bagi tahu. Dia di bawah perlembagaan. Sila jadi duduk, Berwas. Dalam perlembagaan kerajaan Madani, kerajaan yang melakukan kesalahan kebal daripada undang-undang. Bagi satu contoh. Saya nak bagi ini, duduk. Bagi contoh. Okey, perjanjian royalty. Akan duduk tapi royalty ini termasuk Sabah, Yang berhormat termasuk Sarawak, Berwas, sila termasuk duduk. Kelantan, dilanggar oleh kerajaan. Kita pun Kerajaan langgar. Attorney General. Dan banyak lagi benda-benda lain yang dilanggar oleh kerajaan. Masa sudah tamat.